من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Masih lagi dalam bab ilmu dan zikir, yang mana bab kecilnya ialah ilmu. An Abdullah yani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi'abdin khairan faqahahu fid din wa alhamahu rushdahu. Rawahu Al-Bazzar wa Tabrani. Daripada Sayyidina Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah ni di kalangan para sahabat Nabi ramai. Cuma apabila disebutkan nama Abdullah tanpa disebutkan bin siapa-siapa, ia merujuk kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, antara orang yang terawal memeluk Islam sejak daripada Mekah lagi. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk mana-mana hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya kefahaman agama. Faqahahu fid din, Allah taala akan berikan dia kefahaman agama. Fiqh, faqahahu ni maknanya kefahaman yang dalam. Perkataan fiqh itu dari segi bahasa yang memberi makna fahmun amik, kefahaman yang mendalam. Jadi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada dia, Allah Ta'ala akan bagikan dia kefahaman pada agama dan mengilhamkan kepadanya perkara-perkara yang benar, mengilhamkan perkara-perkara yang mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan. Maknanya jika seorang itu Allah Ta'ala suka, Allah nak beri dia baik. Jadi yang menjadi ukuran ialah agama. Sejauh mana kita dapat faham agama dan jauh mana tindak tanduk kita ni betul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang Allah Ta'ala suka. Adapun harta itu Allah Ta'ala bagi. Hatta satu orang yang tak beriman dengan Allah pun Allah bagi, tak ada masalah. Allah boleh bagi pada seorang yang beriman, Allah boleh bagi pada seorang yang tak beriman. Tetapi dari segi kefahaman agama ini ialah satu kefahaman yang, atau satu kurniaan yang begitu istimewa, yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang dia suka. Hadis seterusnya, An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu إذ أقبل ثلاثة نفر وأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله إليه وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. رواه البخاري. Daripada Sayyidina Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid dan orang ramai berada di keliling baginda. Maknanya pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat halaqah dalam masjid, buat majlis. Tiba-tiba datang 3 orang lelaki
dua daripada mereka menuju ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi telah pergi masuk dalam masjid itu masuk tiga orang. Dalam masuk tiga orang, dua orang datang dan seorang telah keluar, tak jadi duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada majlis. Kedua-dua mereka berhenti berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka nampak tempat kosong dalam majlis itu. Lalu dia pun mengambil tempat dan duduk di situ. Seorang lagi telah duduk di belakang orang ramai. Sementara orang yang ketiga telah berlalu pergi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada majlis tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Tidakkah patut saya memberitahu kamu tentang ketiga-tiga orang tersebut? Seorang telah mengambil tempat di sisi Allah." Apa maksud dia? Yakni duduk dalam majlis itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi tempat untuknya. Maksudnya memberi tempat di sini ialah dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berasa malu, yakni untuk duduk di tengah-tengah majlis, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga malu terhadapnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak melepaskan dia daripada rahmatnya. Seorang yang ketiga pula telah berpaling, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berpaling daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ceritanya tiga orang datang. Seorang duduk dalam majlis dan dia tengok ada tempat kosong, dia penuhkan tempat kosong. Dan seorang lagi dia hanya duduk terus sambung kat belakang orang ramai. Orang yang duduk mengisi tempat kosong ini Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan dia. Nabi SAW berikan ibarat katanya dia mengambil tempat di sisi Allah, yakni dari rahmat Allah. Orang yang duduk dalam majlis ujung-ujung, duduk belakang-belakang pun dia sebab dia rasa malu-malu, maka Allah pun malu-malu jugalah daripada tak beri rahmat pada dia. Allah bagi juga untuk orang ni pun Allah ada bahagian dia. Tapi orang yang ketiga yang tak duduk dalam majlis, ia berpaling daripada Allah, maka Allah juga berpaling daripada dia. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tahan rahmat Allah Taala dapat pada orang yang macam ni. Jadi insya-Allah inilah kepentingan duduk dalam majlis belajar ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab itu Allah Taala beri kita kefahaman agama. Kita kena dengar lagi dan lagi kalam Allah, kalam Rasul, kalam ulama yang benar-benar ulama, supaya kita ini akhirnya dapat faham agama dengan betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, luruskan kehidupan kita ni, barulah kita ni sampai atas siratul mustaqim yang kita duk minta tiap-tiap hari dalam Fatihah tu, insya-Allah. Semoga Allah Taala bagi taufik untuk kita faham amal yang kita dapat sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau lah pencipta yang maha sempurna, yang maha sempurna sifat-sifat dan kekuasaan-Mu ya Allah. Maha sempurna jamal-Mu ya Allah, maha sempurna jabalmu ya Allah, qaharmu ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang dengan segala kesempurnaan itu kami bermohon keampunan-Mu ya Allah. Dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, Kau ampunkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami, maafkan segala dosa-dosa kami, salah silap kami, cuai lalai leka kami ya Allah. Kekurangan kami dalam beribadah, mentaati, mengabdikan diri pada-Mu ya Allah. Pada sepanjang siang, malam kami, pagi, petang, subuh, senja kami ya Allah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian. Maka ya Allah, ampunkanlah kami, maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah segala dosa-dosa kami, dosa yang besar ataupun yang kecil, yang awal maupun yang akhir, yang sengaja atau tak sengaja, yang tersembunyi maupun yang nyata. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga dengan itu ya Allah, Engkau juga suka untuk berikan kami kefahaman agama. Jadi kalau hati kami ini begitu cenderung kepada agama-Mu ya Allah, kepada ilmu-ilmu agama, supaya kami dapat habiskan masa kami untuk mempelajari ilmu agama, supaya kami dapat faham agama ini dengan sahih, sebagaimana yang telah difahami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, ya Tuhan kami, beri hakikat ilmu pada kami, ya Allah. Semoga dalam setiap masa dan keadaan kami tahu apa perintah-Mu pada kami dan macam mana kami salam nak laksanakan sesuai dengan apa yang ditunjuk ajak oleh Nabi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh kehidupan kami, ya Allah, baki-baki hidup kami, ya Allah, adalah kehidupan yang dalam mentaati perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, berusaha bersungguh-sungguh mencari redha-Mu, mengikuti sunnah Nabi-Mu. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami asbab hidayah, ya Allah, asbab hidayah untuk kami dan orang lain dapat benar-benar mencari ilmu agama, dapat benar menghargai, menilai, memuliakan ilmu agama, meyakini bahawasanya dalam agama inilah ada kejayaan. Sejauh mana kami dapat taat perintah-Mu sebagaimana cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.